Assalamualaikum dan hai murid-murid. Apa khabar semua? Bersama dengan Cikgu Aina dalam subjek Matematik. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang unit 1, nombor bulat hingga 1000. Untuk objektif kita pada hari ini ialah, pada akhir PDPR ini, murid dapat membaca nombor dalam bentuk perkataan dan menyebut dalam bentuk nombor. Murid-murid, masih ingatkah lagi nilai tempat pada tahun 1? Jika kamu masih ingat, pada tahun 1, kita hanya belajar 2 nilai tempat, iaitu rumah sah dengan rumah puluh. Tetapi, pada tahun ini, kita akan bertambah rumah, iaitu rumah ratus. Jadi, kita ada 3 rumah. Ada rumah ratus, rumah puluh dan rumah sah. Murid-murid semua kena ingat benda ni, okey? Baiklah, mari kita menyebut nombor ini dalam bentuk perkataan. Macam biasa, awak semua kena buat rumah dahulu. Rumah sah, puluh dan ratus. Yang kedua, awak masukkan ataupun awak kelaskan nombor 2 ke dalam rumah ratus, nombor 6 ke dalam rumah puluh dan 7 ke dalam rumah sah. Jadi, ia dibaca sebagai 267. Adakah sah perlu disebut? Tak, tidak perlu. Sah tidak perlu disebut. Jadi, ia dibaca sebagai 267. Ingat ya murid, rumah sah tidak perlu menyebut sah. Baik? Seterusnya, nombor 389. Okey, bagaimanakah kita hendak menyebut nombor ini dalam bentuk perkataan? Macam biasa, buat rumah sapura. Ini cikgu singkatkan ya. Cikgu singkatkan menjadi kepada sapura. Okey. Cikgu letakkan ataupun cikgu kelaskan nombor 3 ke dalam rumah ra. Nombor 8 ke dalam rumah puluh. Nombor 9 ke dalam rumah sah. Okey, jadi cikgu akan membaca nombor ini sebagai 389 sah. Adakah betul 9 sah? Salah. Jadi, ingat ya murid-murid, sah tak perlu dibaca. Jawapannya, kita kena baca macam ni. 389. Faham murid-murid? Okey, contoh yang seterusnya ialah 106 ataupun 106. Bagaimanakah cikgu nak sebut nombor ini? Macam biasa, cikgu akan kelaskan nombor ini kepada rumah masing-masing. Sapura. Okey, macam mana cikgu nak baca nombor ni? Ada sifar dekat rumah puluh. Murid-murid kena ingat, kalau ada sifar dekat rumah puluh ke rumah sah ke, ia tidak perlu dibaca ataupun ia tidak perlu disebut. Jadi, untuk membaca nombor ini ialah 106. 106 ataupun 106. Nampak tak? Cikgu tak sebut pun sifar tu. Faham ya murid-murid? Okey, kita lihat contoh yang seterusnya ialah nombor 408. Cikgu macam biasa akan kelaskan nombor ini kepada rumah masing-masing. 8 rumah sah, sifar rumah puluh, 4 rumah ratus. Sapura. Sekarang ni kita lihat ada sifar di rumah puluh. Perlu ke kita sebut sifar itu? Tak perlu. Jadi, nombor ini dibaca sebagai 408. Ingat ya murid-murid, sifar tidak perlu dibaca. Okey, sekarang ni
terdapat nombor 5 sifar ataupun 500. Macam mana cikgu nak baca ni? Cikgu kelaskan nombor macam biasa, Sapura. Okey. Terdapat 2 kosong. Apa yang cikgu perlu buat? Cikgu pangkas sifar ni. Maknanya, cikgu tak perlu membaca sifar ini. Jadi, jawapan untuk nombor ini ialah, cuba awak lihat 5 tu dekat rumah mana? Rumah ratus kan? Jadi, jawapannya dibaca sebagai 500. Ingatlah, kalau ada 10 sifar ke, 4 sifar ke, tak perlu pun dibaca. Okey? Baiklah murid-murid, lihat contoh yang seterusnya. Terdapat nombor 320. Macam biasa, cikgu akan kelaskan nombor ini kepada rumah masing-masing. Sifar rumah sah, 2 rumah puluh, 3 rumah ratus. Alamak, ada sifar lah cikgu. Betul, ada sifar. Jadi, perlu ke kita baca sifar ini? Tak perlu ya anak murid. Tak perlu. Jadi, nombor ini dibaca sebagai 320. 320. Nampak tak? Sifar tu cikgu tak sebut pun. Jadi, nombor ini dibaca sebagai 320. Faham ya murid-murid? Seterusnya, baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat nombor ini. Ada nombor 216. Macam biasa, cikgu akan kelaskan nombor ini kepada rumah masing-masing. 6 rumah sah, 1 rumah puluh, 2 rumah ratus. Sapura. Baiklah, bagaimana kita nak membaca nombor ini? Adakah kita perlu membaca sebagai 216? Salah. Murid-murid kena ingat. Kalau ada nombor 1 di rumah puluh, kita kena rangkumkan dengan rumah sah. Ataupun kita kena gabungkan dengan rumah sah. Jadi, kita baca nombor ini sebagai 16. Faham murid-murid? Kalau ada nombor 1 di rumah puluh, kita akan rangkumkan ataupun kita akan gabungkan dengan rumah sah. Jadi, ia dibaca sebagai 16. Untuk nombor ini, kita baca sebagai 216. Faham ke murid-murid? Kalau faham, mari kita teruskan lagi. Baiklah murid-murid, bagaimanakah kita hendak menulis perkataan ini kepada bentuk nombor? Perkataan ini adalah 537. Bagaimana cikgu nak buat? Okey, mula-mula cikgu akan buat rumah dulu. Cikgu akan baca 500. Jadi, 5 dekat rumah ratus. 30. 3 dekat rumah puluh. 7 dekat rumah sah. Jadi, perkataan ini cikgu tulis sebagai 537. Baiklah murid-murid, bagaimanakah kita hendak tukarkan perkataan ini kepada bentuk nombor? Macam biasa, cikgu akan buat rumah dahulu. Okey. 400. Jadi, di rumah ratus ada 4. Betul murid-murid? Sekarang ni, ada nombor 12. Macam mana cikgu nak kelaskan nombor ini? Jadi, cikgu tulis 1, 2, 12. 2 ini rumah sah. 1 ini rumah puluh. Jadi, dekat rumah puluh, cikgu letak 1. Dekat rumah sah, cikgu letak 2. Okey, cikgu letak 2. Jadi, perkataan ini ditulis sebagai 4, 1,
ataupun 412. Baiklah, contoh yang seterusnya ialah 608. 608. Cikgu akan buat rumah dahulu. 600, cikgu letak 6 dekat rumah ratus. 10, ada tak 10 dekat sini? Tak ada, jadi cikgu letak sifar. 8, 8 ni milik rumah siapa? 8 ni milik rumah Sa. Jadi, perkataan ini ditulis dalam bentuk nombor sebagai 608. Faham ke murid-murid? Cikgu harap awak semua faham. Baiklah murid-murid, setakat ini sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan akhiri topik kita dengan 2 rangkap pantun. Kak Zaitun mendaki Gunung Tahan. Dah tonton, sila buat latihan. Okey murid-murid, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.